Assalamualaikum. Okay, tiga perkara yang kita kena kejar dalam hidup kita ni. Okay, so insyaAllah stay tune sampai habis. Pastikan anda boleh stay sampai habis, insyaAllah sampai satu. Semoga sampai habis ni anda boleh improve 1% every day. Okay, kita intro dulu. Test, hello. Hello. Assalamualaikum. Sangkut. Okay. Sorry, sangkut Dengar ke? Test. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah untuk episod yang kedua. Lama ada episod Episod kedua ni, insyaAllah saya nak share sikit apakah benda yang kita kena betul-betul kejar dekat dalam hidup ni. So kalau contohnya anda betul-betul jelas dengan tiga benda ni dekat dalam life kita akan jadi first, dia tak, kalau contohnya saya nak sebut dia sangat-sangat teratur, dia sebab hidup kita ni dia up and down. Cumanya up and down ni dari sudut emosi lah. Tapi kita boleh pilih dalam hidup kita ni untuk kita nak peningkatan level kita. Kalau contohnya siapa yang saya tak pernah, saya susah sangat main game sekarang. Cuma kalau dulu saya pernah main game Maple Story. Siapa tahu game Maple Story, cuba komen sikit. Maple Story ni tak tahulah sebab game tu dah lama kot saya rasa. Dah zaman batu lah masa saya form 3 rasanya. Tapi nak kata game tu masa start saya main, saya jadi orang biasa. Dia game dia Maple Story kira macam saya kena bunuh binatang lah, ada macam tu. So bila setiap kali saya bunuh binatang tu, saya dapat EXP, kita panggil experience. So dengan experience tu kita kumpul-kumpul, so boleh naik sampai satu level. Siapa pernah main game macam tu? Cuba komen di ruangan. So saya rasa banyak sangat game yang jenis keluar EXP macam tu lah. Tapi nak kata dalam life kita pun macam tu sebenarnya. EXP kita, experience kita, bila kita makin lama makin bertambah, level kita pun makin lama makin naik. Dan kalau contohnya anda dah pernah main game yang main game, kalau macam saya punya game Maple Story tu kena bunuh binatang, mula-mula tu main dia punya lawan binatang dia bodoh-bodoh. Lawan binatang dia macam kena bunuh slime, kena bunuh tree yang macam pokok tu bergerak. Dia macam, yelah dia monster yang jahat. Tapi dia kecil. So sekali 3 kali dah pukul dah mati. Tapi 3 kali pukul tu dekat level saya lah. So bila saya naik level kedua, lawan tree ni, sekali saya pukul je, pokok tu dah mati tau. Tapi saya susah nak experience. Walaupun saya pukul tu sekali, saya punya experience tu lambat naik. Dan maksudnya dia terlampau senang. Saya punya masalah tu, saya punya monster tu. So apa yang saya kena buat, sebab saya dah level baru,
So saya kena berpindah dekat tempat yang monster tu, dia kena minimum saya kena pukul 10 kali lah. Pukul 10 pukul 10 kan. 10 kali pukul baru mati. Korang faham tak? So maksudnya macam tu juga dalam life kita. Ada banyak benda yang masa kita darjah 1 mungkin kita dapat masalah tu yang gila, rasa macam susah gila lah nak selesaikan masalah ni. Tapi time goes, masa berjalan dan kita pun makin lama level kita naik. Saya boleh sentuh lagi 3 tu, tapi antara 3 tu untuk hari ni saya nak sentuh 1 je. So saya pernah dapat dulu soalan daripada kawan saya. Saya suka buat tajuk ni. So bila dia tanya, kalau macam tu, maksudnya bila kita makin lama makin naik level, kan makin lama makin susah. Maksudnya kenapa nak susahkan hidup kita? Bahasa mudah dia lah. So dia kata kalau macam tu tak payahlah naik level, kita stay je lah. Saya ingat lagi masa tu soalan tu sampai kat sekolah. Masa kat sekolah tu kawan saya tanya, saya tak boleh jawab jawapan tu. Saya cakap, betul juga, baik aku stay je. Maksudnya stay je jadi orang biasa, tak payah nak susah-susah, tak payah nak naik level, tak payah nak cari ilmu lagi. Maksudnya sebab macam saya sebut tadi, bila kita naik level lagi, kita naik level baru, dah kita kena pergi jumpa orang baru lagi, kita kena lawan monster yang lebih besar lagi, kita kena, benda tu makin lama makin susah. So nak kata makin lama makin susah pun tak juga, dia punya makin lama makin dia sebenarnya sama je, cuma dia punya cara kita lawan, experience kita dah totally berbeza. So bila saya dah besar macam ni, alhamdulillah, sekarang 2020 dah masuk 2021, nanti saya dah masuk 26. Saya tak tahulah umur 26 ni, saya tak tahu adakah betul-betul saya menggunakan secukup-cukupnya umur saya 26 tahun ni. Tapi bila saya dah sampai tahap macam ni, maksudnya dah umur macam ni lah, saya keep going asking. Maksudnya bukan mempersoalkan, dia macam kita selalu reflect balik dekat diri, macam perlu tak aku nak improve diri aku? Kalau aku improve, kan susah, kan kena naik level lagi. So dia punya the quotes dia punya kita panggil apa, pautan dia, the thing is macam itulah kehidupan. Dia ada naik turun, terpaksa naik level, dan kita ni macam mana pun, kalau contohnya kita tak naik level kan, saya cerita tadi yang game saya yang main Maple Story tadi, kalau contohnya kita tak naik level tingkatan 1, maksudnya kan saya level 1, saya tak nak naik level, maksudnya kalau contohnya saya keep going lawan je dekat tempat tu, maksudnya contoh level tu sebenarnya maksimum level 3 je. Kalau level 3 kau main kat situ 100 tahun pun susah nak naik. Mungkin selepas 100 tahun baru boleh naik dia punya experience. So saya stay dekat situ, dekat mana saya berada. Bila saya tapi yang malangnya adalah ada part-part yang saya perlu juga hadapi monster level yang ke-10. Maksudnya ada masa yang tiba-tiba kita tak jangka. Contohnya ada bencana sesuatu yang berlaku kat kita. Contohnya PKP, benda berlaku macam ni. Tak ada siapa yang nak benda ni. Tapi benda tu kita panggil bencana. Bencana ni adalah benda yang bencana alam ni yang semua orang tak boleh dapat teka. Even mungkin geografi ke, ataupun saya pun tak tahu nama dia apa, astronaut ke apa benda ke apa semua tu, yang mungkin menjangkakan ada meteor ke jatuh ke, tiba-tiba ada tsunami ke, mungkin orang dapat teka pada awalnya. Tapi kalau contohnya berlaku benda tu bukan pada masa yang, bukan pada level yang kita sepatutnya ready, so apa yang berlaku? So kita akan mati lebih cepat. So itu yang kita tak nak. Jadi insyaAllah untuk kali ni saya share sikit apakah 3 perkara tu
Dan saya nak fokuskan untuk kali ini punya adalah yang benda yang pertama je, saya nak anda komen setiap 3 benda ni. Okay. Okay. So, apa 3 benda ni? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza mata ibnu adam in qata'a illa min salas. Apabila matinya anak Adam tu akan terputus semua amalan kecuali 3 perkara, iaitu waladun soleh, tulis anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah, sedekah jariah. So, untuk hari ini punya, saya nak go deeper tentang anak yang soleh. Kena faham? Maksudnya setiap 3 benda, kalau contohnya 3 benda ni, kita dah boleh jadikan dia sebagai kita punya fokus kita punya hidup. Sebab kalau contohnya saya orang bisnes kan, apa yang saya nak nampak ataupun saya nak lihat dekat dalam bisnes saya adalah kita panggil kita tak ada kata automation, itu bahasa dia kasar sikit lah, tapi as maksudnya yang menjaga sebuah bisnes tu, apa yang saya nak adalah saya nak on the business. Saya boleh tengok keseluruhan bisnes saya, apa yang berlaku. Tapi untuk nak jadi on the business tu, saya dah tahu dah apa yang saya kena buat. Start business, semua saya yang kena buat. Maksudnya A to Z. Tapi fokus saya adalah saya nak on the business supaya even kalau contohnya satu hari nanti saya dah tak ada pun, dah ada orang dah run business ni dengan baik. So faham tak? So still lagi kita buat benda-benda yang mungkin dia bahasa kasar dia, yang bahasa bisnes dia, kalau bahasa kasar dia macam amalan terputus, kita buat benda tu. Sebab kita nak amalan terputus, maksudnya kalau contohnya saya tak ada, bisnes tu pun tak ada. Apa yang saya buat, contohlah saya berniaga goreng pisang. So dalam goreng pisang ni, kalau contohnya saya daripada awal-awal, saya lah yang goreng pisang, saya lah yang yang jaga accountant, saya lah. Tapi saya tak boleh nak uruskan bisnes tu dengan cepat tau. So saya kena dengan cepat untuk nak ganti saya, supaya saya nak kita panggil amalan tu berterusan. Amalan tu duit lah kita panggil, maksudnya dalam bisnes ni kita tukarkan kepada duit. So masa on the way nak ke arah nak on the business tu, macam-macam lah kita lalui, tapi sangat-sangat jelas yang apa yang kita nak binakan untuk tim kita, leadership, SOP, training, kita ada knowledge day, kita ada direction, kita ada improvement day, ada banyak benda yang membuatkan benda-benda ni lah yang membuatkan amalan tu, duit tu, walaupun ada dia tak bergantung kepada satu orang. Faham tak? Kalau contohnya saya kembali balik kepada 3 amalan ni, kita sepatutnya dalam hidup kita ni kena fokus dekat 3 benda ni, supaya nanti bila kita tak ada nanti, duit amalan tu pahala lah. Kalau contohnya kita cerita dekat dunia, dia punya hasil dia adalah duit. Tapi kalau dekat akhirat, dia punya hasil dia adalah pahala. So kita nak fokus kita adalah bila kita dah mati nanti, duit kita dekat akhirat tu masih lagi berjalan. Faham tak? Dia punya seronok dia macam mana. Kalau bahasa bisnes ni lagi, saya minta maaf kalau contohnya siapa yang bukan orang bisnes, siapa yang saya ada kawan yang saya cerita pasal bisnes, dia memang tak boleh masuk. Tapi saya cuba untuk bagi contoh yang lain lah. Tapi saya nak bagi contoh pasal bisnes dulu, dan biasa orang tak dengar, iaitu passive income. Yang dia bahasa sebenarnya, there is no such thing about passive income. Passive income ni kau dah goyang kaki, kau duit kau masuk. Lebih kurang macam tu lah. Tapi sebenarnya di passive income ni adalah selepas kita usaha sesuatu yang banyak, baru kita dapat passive income ni. Macam contoh, ada orang kata, saham, passive income. Pada saya personally, dia bukannya passive income sepenuhnya. Kita masih lagi kena monitor. Mungkin siapa yang main saham dekat dalam ni, saya minta maaf saham. Mungkin ada yang tak setuju, ada yang setuju. Main saham kan, dia bukan passive income. Maksudnya kita bergantung dekat berapa lama yang kita nak invest dekat dalam satu stok tu. So still lagi dia walaupun
company tu naik pun mungkin kalau macam Warren Buffett, yes, dia sekali dia invest tu dia kata nak 30 tahun. So selama 30 tahun ni dia dapatlah passive income tu, bergantung juga dekat company tu macam mana. Tapi biasa orang orang kata hartanah pun saya kurang setuju, sebab orang kata dapat rumah, kau beli rumah lepas tu dapat rumah sewa. Okey, saya minta sebelum saya cakap benda ni, saya adalah orang yang main saham, saya adalah orang yang main hartanah, saya pernah juga saya main juga emas, bisnes. So apa benda yang saya cakap ni mungkin tak bersetuju siapa dengan saya ni. So mungkin tak, sebab saya cerita konteks of passive income ni. Betapa saya nak kata passive income ni, dia kalau nak ikut kat fasa sekarang, kalau kita bukannya saya boleh masuk ke passive income ni, dia berlaku selepas kita usaha betul-betul sungguh-sungguh yang kita tak tahulah dia punya sungguh-sungguh tu besar macam mana, barulah berlakunya passive income tu. So sama juga hartanah. Orang kata hartanah ni disebut sebagai passive income. The thing is, nak dapat hartanah tu, kita kalau contoh kita nak dapatkan passive income tu dengan cara macam mana? Dengan cara Allahumma salli ala Muhammad, kita beli rumah, kita sewakan rumah tu, kita tak cacap, kita sewakan rumah tu, lepas tu kita bulan-bulan kita bayar. So kenapa bunyi ni macam mudah? Yes, application like that, tetapi dia punya dia punya teori dia memang macam tu, tapi dia punya application dia jauh lebih susah daripada tu. Kita kena cantikkan rumah lagi. Nampak beza, bunyi dia pun beza. Cantikkan rumah, kena cari penyewa, kena sesuai dengan harga market. Kalau harga market tak sesuai, kalau korang beli rumah teres, dah tentu-tentunya bayar bank jauh lebih tinggi daripada sewa. Sebab biasa kalau contohnya anda beli rumah sewa, rumah teres ataupun kita panggil landed house, biasanya kalau kita bayar kat bank dalam 2,000, harga sewa dekat situ dalam 1,500 aja, macam tu, lebih kurang plus minus. Kalau ada pun anda perlu beli rumah lelong. Dia adalah ilmu rumah yang panjang ni. Maksudnya tu, sebelum nak dapat passive income yang kata goyang kaki aku ada 400 rumah, bulan-bulan duit masuk, orang bayar duit sewa. Habis tu macam mana kau rasa tiba-tiba dia nak masuk penyewa tu, tiba-tiba dia nak terus bank in? Tak semudah tu. Dia kena follow up lagi. Orang-orang yang follow up pun ambil masa. Itu pun nak cerita kalau contohnya tiba-tiba kita ada sebab saya berpengalaman benda ni. Kita tak tahu yang tiba-tiba nanti ada penyewa kita yang kena buang kerja ke waktu-waktu macam ni, lepas tu dia tak dapat bayar kita punya sewa. Dah benda tu kan kena follow up benda lain. So, tapi kita boleh bina benda tu. Contohnya apa? Kita letak orang yang memang kerja dia khusus untuk follow up je benda ni. Nampak tak? So, sama juga. Untuk nak capai 3 benda ni, dia tak semudah. Dia tak semudah macam kau nak dapat benda ni, kita panggil ada gap dia. Untuk nak capai benda ni ke atas ni, dia ada gap dia. Saya bagi contoh simple je. Saya akan go deeper untuk kali ni. Itu pun dah 18 minit. Contoh nak dapat, saya sebut tadi anak soleh, ibu bermanfaat, sedekah jariah. Nak dapat benda anak soleh ni kan ada gap dia. Gap dia faham tak? Nak dapat, kita kosong. Contoh sekarang belum kahwin, kita belum ada anak. Kalau ada anak pun dia still ada gap tu. Contoh gap dia apa? Nak dapat anak soleh ni, kita kena berdoa. Nanti saya sebut kena berdoa, kita kena sendiri, kena berubah, kena pasangan yang bagus, mak ayah pun bagus. Dan benda tu tak mudah sangat-sangat. So nombor 2 sama, ilmu yang bermanfaat. Nak dapat ilmu yang bermanfaat tu tak mudah. Maksudnya dia ada gap dia. Gap dia apa benda? Kita kena ada baca buku yang banyak, kita kena jumpa murabi yang banyak, jumpa kalau orang bisnes ni kena jumpa ulama bisnes, kena belajar. Kalau nak jadi musician, kita kena banyak mendengar, input tu kena banyak, barulah maksudnya kalau kita nak share, barulah dia jadi ilmu yang bermanfaat. Faham tak? Ada gap dia kat situ. Gap. So nak settlekan gap ni lah, yang tu lah yang saya go deeper dekat saya punya TV shows. TV show maksudnya show saya yang ni dah rancangan kedua, episod yang kedua, rancangan improve 1% every day. So sebab gap ni lah yang akan membuatkan kita isi untuk nak capai ni yang 3 benda ni. Dan sedekah jariah pun
kita kita tak boleh beri apa-apa kalau tak ada apa-apa. Maksudnya kalau contohnya tentang sedekah jariah, kita kena ada duit dulu baru kita boleh bagi. Kalau kita tak ada duit, macam mana kita nak bagi? So nak capai ke arah nak ada duit tu, of course lah kena bekerja, faham tak? Dia punya structure tu dia ada gap dia. Yang masing-masing ni dia tak mudah. Sama juga syurga. Nak masuk syurga tu, orang kata syurga tu mahal. Benda yang mahal, ataupun contoh, even kita nak masuk istana sekalipun, nak masuk istana agung sekalipun, dia ada mall dia. Saya tak tahu ejaan dia. Mall ke MOAL? Saya tak tahu ejaan dia macam mana. Kau tahu? MOAN ke MOAL? Tak tahu. Dia ada macam contoh kalau korang tengok, saya kalau ni bukan cerita istana yang dekat Malaysia lah. Ni istana macam contoh, nak boleh bayangkan macam cerita The Frozen tu yang macam bukan Frozen, maksudnya dia ada istana tengah-tengah tepi tu ada tasik. Tasik tu ada buaya lah. Kalau kau nak masuk dekat istana tu, dia ada jabatan dia yang buka tutup tu. So kalau contohnya korang nak lalu dia kena turun dulu. Kalau korang nak berenang kat situ tak boleh sebab ada buaya. So dia ada mode, dia ada tol dia yang korang perlu bayar. Dia bukannya jalan straight je macam tu je. Sama juga nak dapat syurga tu dia tak semudah macam tu. Dia ada gap dia. Yang gap ni lah yang kena ada usaha yang gila-gila punya. Dan benda tu sangat-sangat tak mudah. Okay. So untuk Sofa faham tak? Cuba komen. Faham tak? Yang saya cerita ni dah 20 minit ni, saya baru nak cerita yang betapa setiap ada benda ni, setiap 3 benda ni yang kita nak kejar ni, dia ada gap dia. Gap ni lah yang kita kena isi. Yang kita kena ada ilmu untuk isi supaya untuk nak capai benda ni bukan senang. Of course, kita boleh nak nak baca ke, nak ni salah satu lah ni medium input kita yang betul benda tu yang akan proses. Kita panggil, kita ada input, proses dengan output. Output kita punya akhlak, kita punya perbuatan, kita punya tabiat, kita punya habit kita. So benda-benda ni semua adalah datang daripada input kita. So sebab tu saya nak tekankan bab input ni. Okay, sekejap. Alright. So nombor satu yang saya nak tekankan adalah iaitu Allahumma salli ala Muhammad, anak yang soleh. Anak yang soleh ni dia punya gap dia of course lah sangat besar. Kalau nak dapatkan anak yang soleh tu sendiri pun, dia tak ada macam SOP semudah macam kita nak buat organisasi ataupun SOP macam contoh saya nak buat SOP untuk close sales lah contohnya. Dia tak ada macam kita start, lepas tu create engagement, lepas tu adalah benda-benda yang ada kita panggil 6 pillars kan untuk nak close sales. Adalah benda-benda kita nak create engagement, naik increase credibility, benda-benda tu pasal dah kau boleh close. Kalau tak dapat close dia punya jalan lain. Dia tak semudah, dia punya gap dia sangat-sangat besar. Daripada 100 tahun, 1000 tahun sebelum dia lahirkan, barulah untuk nak dapatkan betul-betul satu orang anak yang soleh tu, barulah betul-betul orang kata pun betul-betul baru nak core dia. Contoh kalau ulama yang ada hidup sekarang kan, dia adalah yang Allahumma salli ala Muhammad, keturunan dia sebelum ni, maksudnya dia dapat tengok daripada ayah dia, daripada atuk dia, daripada moyang dia, daripada bapa, daripada moyang dia dah follow. Makin lama dia punya keturunan tu jadi lebih baik. So sebab tu nombor satu adalah tentang anak yang soleh ni, betul-betul kita kena jaga adalah keturunan yang saya sebut tadi, iaitu kena 1000 tahun sebelum dia dilahirkan, kita dah kena didik dia. Didik dia dengan cara apa? Sebab tu kena jaga kita dulu. Jaga kita, improve 1% every day. Supaya nanti bila kita dah mati nanti, ataupun anak kita dah besar nanti, dia pun dah improve lagi. Contohnya, maksudnya dia dah nampak, contohlah kita start, kita bermula daripada kita dulu.
Kita start contoh, kita dah 1% every day. Kita hidup 365 hari darab dengan contohlah 100 tahun. So, kita ada 365,000% kita punya habit kita, ilmu kita, akhlak kita, kita punya yang bagus kita dah improve. 3,650 ni dia akan passing balik dekat anak kita. Dia dah ready dah 3,650, 365,000 punya persen tu dia dah ready. So dia pula improve diri dia. Faham tak? Makin lama makin 365 sampai lah makin lama makin berkembang keturunan tu. Sebab tu benda ni sangat-sangat kena jaga. Kita tak nak kita ni dihina oleh keturunan kita sendiri. Benda ni yang kita tak nak. Kita tak nak keturunan kita dihina. Kita tak nak keturunan bawah-bawah kita pun dihina. So, untuk nak elakkan dihina ni benda yang sangat-sangat besar lah. Jadi salah satu kalau contohnya kita ni dihina ataupun diperbodohkan bila mana kita tak ada ilmu. Sebab tu kita pergi dia ada gap dia. Benda ni lah kena belajar. Okay? Sepatutnya kita adalah kena jadi orang yang paling bangga orang yang ada dalam keturunan kita. Kenapa? Bangga ni bukannya riak. Bangga ni bila kita apa cara untuk nak bangga tu dengan bagus adalah kita menggunakan kebanggaan kita semaksimal mungkin. Kita tak perlu cerita yang macam oh bapa aku ni bagus, sekian-sekian apa semua. Yang kita boleh buat adalah kita betul-betul syukurkan apa yang keturunan kita yang bagus yang kita ambil daripada mak ayah kita. Benda of course mak ayah kita ada baik buruk dia, tapi apa yang kita boleh ambil adalah benda yang baik je. Dia mesti akan ada seburuk-buruk orang pun dia mesti akan ada dia punya ada baik dia. Kecuali adalah saya tak ingat kalau korang tengok cerita SpongeBob kan, saya selitkan sikit kan. Cerita SpongeBob tu waktu tu David Jones dia turun ke sorry ya saya masuk sekejap lah, gurau-gurau kali tengah hari ni. Dia Allahumma salli ala Muhammad, David Jones tu turun, lepas tu dia cakap, aku nak ambil orang yang paling jahat sekali. Lepas tu tapi orang senarai kan okay, dia ni SpongeBob ni dia ada baik dia. Dia ada jahat dia. Tapi dia ada baik dia. Dia ada baik dia. Yalah jahat tu kadang-kadang dia suka menyakitkan hati, annoying, benda menyakitkan hati siapa nama tu? Squidward. Siapa tengok cerita SpongeBob? Cuba komen sikit. Korang ada tengok SpongeBob? So setiap seorang ni ada baik dia jahat ni, kecuali Mr. Crab tu. Orang cakap Mr. Crab lepas tu dia senaraikan lah jahat-jahat dia. Of course lah dia senaraikan jahat tu supaya nak bawa pergi David Jones. David Jones ni kita macam neraka lah bagi dia orang macam jahat lah. Biasanya dia akan masukkan orang yang jahat tu dalam David Jones punya almari stokin tu, kemusuh tu. So itu dia orang punya neraka lah. Saya pun tak ni. Cuba kita nak ambil dia punya konteks ni yang betapa setiap manusia ni dia ada baik dengan jahat dia. Tapi kita boleh pilih dekat mana yang kita nak tengok. Kita ni mata kita ada dulu, Allah ciptakan kanan untuk kita nak lihat kebaikan orang lain dan kiri adalah untuk kita nak lihat keburukan diri kita. Kita tak ada masa bila kita faham benda ni, kita tak ada masa untuk nak tengok keburukan orang lain, sama ada keturunan kita sendiri ataupun orang lain, sahabat kita, rakan sekerja kita, pasangan kita. Kita tak ada masa untuk nak tengok benda-benda macam ni. Dan kalau kita tengok dari sudut keburukan, bila kita tengok keburukan diri kita tak sempat untuk nak belagak. Kita nak bangunkan diri, macam orang kata apa, dia nak cakap I am the best. Macam kita manusia ni always akan ada ruang untuk improve. Itu yang paling core sekali. So untuk kita nak memastikan anak saya baik, anak kita semua baik, kita yang kena baik dulu. Kita kena pastikan sekurang-kurangnya apa benda yang kita buat sekarang ni
yang jahat sekarang ni, um, first kalau contohnya benda tu yang kita jahat, untuk kita anak kita tiru, benda pertama sekali adalah apa nama, kita tak nak dia tengok kan. So apa kita buat adalah kita tak boleh ubah lagi benda tu secara drastik. Benda pertama sekali adalah kita boleh malu dulu dengan diri kita dan malu juga dengan orang lain. Ada orang dia tak rasa bersalah untuk merokok depan orang ramai. Ada orang dia tak rasa bersalah untuk apa nama, saya tak tahulah, mencarut depan orang ramai. Tak kira lah dia rokok. Saya tak cakap, saya tak tembak siapa-siapa. Cuma benda-benda yang kita dah tahu benda tu jahat, tapi dia tak malu untuk nak menzahirkan benda tu. Mencarut, merokok, buku aurat, benda-benda yang apa nama, supposedly yang apa nama, dia adalah luaran. Benda tu kalau boleh kita usaha untuk nak menyorok sehabis mungkin. Macam contohnya saya masa kat sekolah tu, saya ada kawan yang dia memang usaha, dia memang mulut dia memang tak tahu nak cakap macam mana haram dia. Tapi bila saya cakap dengan dia, the thing is, saya masa sekolah sekolah menengah, saya cakap siapa sekolah menengah saya tahu lah, ada sekolah menengah dan dia kawan rapat dengan saya, dia tahu saya adalah orang yang sangat-sangat pantang kalau contohnya mencarut, bodoh ke babi bangang, benda-benda yang mencarut lah. So kalau dia mencarut, oi babi, lepas tu saya akan siapa babi, dia macam saya akan tembak dia balik lah. So saya akan beritahu dekat dia, ini masa saya sekolah menengah dalam form 4, form 5 macam tu lah. Saya dah start apa nama, firm dengan betapa saya saya tak tahu lah, maksudnya saya sangat firm kalau bab mencarut ni. So kalau contohnya dia mencarut, saya akan cakap macam, kau tahu kalau contoh kau mencarut tak apa, tapi masalahnya nanti kalau kau mencarut sampai kau ada anak, tengok ni, ini saya sebut, saya ingat lagi masa tu saya form 4, saya apa nama, form 4 maksudnya saya tak fikir, maksudnya dah start fikir nak kahwin form 4 kan. Maksudnya dah form 4 gatal. Cuma nak kata waktu tu jauh lagi, saya form 4 sekarang 25, ada 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas, bayangkan. Lama juga form 4 10 tahun lepas. So masa 10 tahun lepas tu, saya cakap dengan dia, kalau kau nak mencarut, macam mana? Cuba kau bayangkan, kalau kau mencarut, tak apa. Masalahnya, anak kau dengar kau mencarut, anak kau ikut. Ada masalah lagi apa benda tau? Anak kau dengan anak aku bersekolah sama. Tak ada masalah tu. Sebab disebabkan aku tak nak anak aku mencarut, disebabkan anak kau mencarut, baik kau berhenti mencarut. Itu dia aku bagi kat kau. Sebab apa yang kita buat sekarang ni, dia tak nampak sekarang. Apa yang kita buat baik sekarang, kita tolong orang, kita menuntut ilmu, kita sedekah jariah, kita didik anak kita yang soleh, kita apa nama, buat apa sahaja yang baik, dia tak nampak impak sekarang. Dia nampak impak 10 tahun lagi daripada sekarang. Sebab tu kadang-kadang ada ulama sebut yang kadang-kadang kita punya sedekah jariah, kalau contoh kita diselamatkan. Saya pun alhamdulillah, saya merasai beberapa kali yang real, yang sepatutnya kalau saya berlaku je benda tu, saya tak macam, sebab saya adalah orang, saya rider, siapa yang rider bawa motor kat sini, dia tahu, dia banyak kali experience, terutama dengan lori ke, ada banyak benda yang tiba-tiba saya bawa, yalah bawa motor standard, tiba-tiba ada kereta lalu, kalau contohnya saya langgar tu, memang saya rasa saya dah terbang jatuh gaul lah. Tapi benda-benda tu alhamdulillah Allah selamatkan. Sebab tu dengan Allah selamatkan tu disebabkan mungkin kita punya sedekah kita 5 tahun dulu, kita punya buat baik kita dekat mak ayah kita, walaupun kadang-kadang kita tak minta, tapi benda-benda tu lah yang menjadi asbab menyebabkan Allah beri kita panjang umur lagi. Sebab tu kalau contohnya setiap hari jadi, kita doakan dia panjang umur. Dia panjang umur tu maksudnya untuk panjang umur dan sihat dan panjang umur. Kita nak doa dia macam tu. Kita nak dia panjang umur dalam keadaan dia tak sihat, dan kita doakan dia juga dia sihat, panjang umur dan baik amalan dia. So benda-benda ni lah yang sama juga. Kalau contohnya isu mencarut tadi kan dia dah terkena dekat anak. So benda baik pun sama, benda buruk pun sama. Maksudnya saya dah beritahu tadi, betapa kita kena jaga je generasi kita.
supaya generasi bawah kita, generasi bawah ni sekarang dia dah senang untuk nak akses dengan macam-macam benda. Sebab tu makin lama makin generasi, ada generasi ni ada yang betul-betul satu side yang memang totally dark betul, macam hitam betul-betul. Bila hitam betul sebab dia terlampau akses dengan Twitter, TikTok, dengan benda-benda macam ni, yang benda-benda yang merosakkan kepala otak ni. Sebab dia pilih dan mak ayah dia yang maksudnya keturunan dia tak jaga benda-benda ni. Dan generasi yang dekat dark matters ni, dark orang kata dark ages ni, saya pun tak tahu lah, membuatkan generasi sampai bawah dia macam itulah. Selagi kalau contohnya dia tak tengok video ni, ataupun dia tak ada maksudnya dia tak fikir nak improve 1% everyday, ataupun dia tak ada benda yang dia nak terasa nak berubah, macam tu lah sampai ke habis lah keturunan dia macam tu. Jadi juga akan berjangkit dengan orang-orang lain. Dalam masa sama, dalam contoh generasi sekarang ni, dalam masa sama ada keturunan yang sangat-sangat bagus. Dia dapat akses dengan Facebook, baca-baca benda yang bagus, IG tengok quote yang bagus, Twitter dia dapat menulis benda bagus, YouTube ialah tengok video yang bagus-bagus. Dan macam itulah input apa yang dia masuk, macam itulah keturunan dia berlaku sampai dekat bawah tu. Kita doakan benda tu konsisten sampailah ke hari kiamat. Tengok betapa saya nak sentuh tentang anak yang soleh ni, betapa saya nak go deeper, betapa yang kita punya, betapa saya nak terang kita kena didik anak kita 1000 tahun sebelum dia dilahirkan. Macam saya sebut tadi, benda yang kita jahat, kita usaha untuk nak malu dulu. Pastikan dia orang tak nampak. Nombor 2 adalah kita nak dia ialah malu. Lepas tu kita doa supaya dia tak nampak. Ini yang kita risau. Itu baru nombor 1, jaga keturunan. 37 minit lah. Nombor 2 adalah pilih pasangan untuk nak dapatkan anak-anak yang soleh ni. Tadi saya sebut nombor 1, jaga keturunan. Jaga keturunan bermula daripada kita dulu. Jangan fikir atas-atas kita, apa jahat, apa baik, apa jahat dia. Fokus kepada kita dulu. Sebab kalau contohnya of course kita boleh ambil apa yang daripada atas, maksudnya kalau contohnya, tapi baik-baik yang baik-baik. Kalau mak ayah kita ada side yang kita ternampak benda-benda yang tak bagus, kita cuba lupakan dan usaha untuk lupakan, dan kita memang totally terima seadanya. Sebab macam mana pun diorang tetap mak ayah kita. So apa yang kita boleh improve adalah diri kita. Okay. So nombor 2 adalah pilih pasangan. Sebab tadi kita dah pilih kita dah betulkan diri kita dah betulkan kalau contohnya keturunan kita dah baik, kita kena pastikan kita kena jauh lebih baik daripada mak ayah kita. Bukan nak kata kita kecilkan mak ayah kita, tapi kita nak keturunan kita nak didik generasi kita. Anak saya yang ke-50, bukan anak saya dulu, maksudnya generasi saya yang ke-50. Generasi saya yang ke-50 tu mungkin tahun ke-3000 kot saya rasa. Itu pun kalau contohnya saya masih hidup. 3000 lah. Maksudnya 1000 tahun lagi lah, mungkin baru capai 50 generasi. Kalau contoh dunia tak kiamat lagi lah, tak tahu lah. Saya tak boleh bayang. Kalau hidup masa tu tahun yang ke-5000, memang dahsyat gila. Sekarang pun dah 2000 lah. 2020. Maksudnya dah 2000 tahun lah. Saya tahu 2000 tahun tu sebenarnya kan ada dia before Masihi dengan selepas Masihi kan. Kalau ikut Hijrah baru 1400 dia punya kebangkitan Islam dia. So maksudnya hijrah lah. So kalau contohnya 5000, kalau contoh even masih dunia tak kiamat lagi pun, kita nak generasi kita 50 tu mungkin akan ada generasi yang melahirkan ulama. Kadang-kadang kalau kita tak payah nak tunggu pun sampai 50 generasi, kita kalau contohnya kita nak cepatkan lagi generasi tu berlaku, lagi besar lah yang kita kena usaha untuk nak ubah diri kita. Tengok bila saya cakap macam tu, itu yang membuatkan sekejap saya masih lagi nak sentuh dekat nombor 1, keturunan. Betapa yang ini juga boleh menjadikan kita punya motivasi harian kita, yang membuatkan kita rasa macam nak improve 1% sehari, setiap hari. Kita baca banyak, buat benda yang baik, buat benda manfaat banyak. Yang 3 benda ni yang melibatkan 3 benda ni. Sebab bila kata kita rasa macam, aku rasa nak main game lah hari ni, ataupun nak buat benda-benda yang saya tak kata tak boleh langsung, sebab kita as a manusia. Cumanya kita sendiri yang boleh pilih. Kalau contohnya ada benda buruk yang kita buat pada hari ni,
Saya dah cakap dia akan impak 50 generasi yang akan datang. Bayangkan, maksudnya sebab kita faham, maksud saya dah sebut tadi, apa nama, kita punya generasi ni akan ada DNA kita makin lama makin sedikit. Dia sama ada dia makin lama makin terhakis, ataupun makin terhakis yang baik tu, ataupun makin develop dia punya kebaikan. Dia bergantung. Tetapi hidup kita ni, kalau contohnya dia macam ibarat sebuah lori yang bawa strawberry. Kalau contohnya accident strawberry tu, apa nama, Allahumma salli ala Muhammad, kalau contoh lori strawberry tu accident terbalik, apa nama, yang keluar daripada lori tu adalah strawberry, dia tak akan keluar buah lain. Tiba-tiba keluar strawberry, bawa strawberry, sama ni bawa strawberry, dalam tu penuh, tiba-tiba terbalik je lori tu, tiba-tiba keluar ayam, binatang-binatang lain kan, ayam, kambing, lembu, tak ada sebiji pun strawberry. Mengapa benda tu? Sebab lori strawberry akan keluar strawberry. So sama juga, kita punya kehidupan, kita punya kematian, dan apa nama, kita punya lanjutan daripada kematian tu adalah bergantung kepada kita punya kehidupan. Kalau kehidupan kita banyak share ilmu, contoh seorang ulama, tengok macam mana. Kalau perasan orang-orang yang ulama ni akan ada sampai keturunan dia, mesti akan ada yang ulama je. So kalau mungkin even tak pernah pun dia jadi ulama ataupun tak pernah jadi wali, mungkin sebelum-sebelum tu dia dah ada preparation nak ke arah, bukan nak ke, dia tak ada preparation tapi dia dah siapkan diri dia. Kalau contohnya saya nak share, anda pun pernah dengar cerita ni, seorang ulama ni dia apa nama, dia, saya nak masuk sikit dekat diri sendiri. Okay, saya masuk diri sendiri dulu, lepas tu saya nak, kita panggil apa nama, saya nak go through terus dekat nombor 2 punya tips, iaitu pilih pasangan. Ada seorang ni dia saya tak pasti ada ulama ke, nanti saya nak share balik. Tapi nak kata dia, pada saya rasa dia orang biasa je, tapi dia lahirkan seorang waliullah yang sebab apa nama, sampai tahap dia adalah ketua segala wali dekat seluruh dunia ni. So sepanjang zaman, saya tak ingat nama dia, kita panggil Kutubul Waliyun. Saya dia punya nama anak dia lah. Tapi nak cerita diri dia, betapa dia jaga diri dia. Satu hari dia berjalan dekat sungai, tiba-tiba ada nampak apple, dia digigit apple. Lepas tu dia baru terfikir, macam aku rasa apple ni orang punya lah. So dia pergi cari mana apple tu datang. Betul-betulnya jatuh dekat satu pokok tu yang dia macam rendang tu, dia macam apa nama, yalah jatuh dekat sungai lah. So bila dia tengok pokok tu, sebenarnya dia adalah milik sebuah rumah yang dekat dalam pagar lah. Dia masuk dalam rumah yang ada pagar tu, dia cari siapa punya owner pohon ni. Lepas tu cakap yang orang tu tengah menyapu kat luar. Saya tak tahu ada menyapu ke apa, tapi dia jumpa lah, dia keluar dan dia kata, ya saya adalah pemilik pada pohon ni. Kenapa? Cakap tadi saya masa berjalan dekat sungai, saya Allahumma salli ala Muhammad, saya makan apple awak. So sekarang saya serba salah, ada apa-apa tak, maksudnya saya apa cara saya nak gantikan benda tu. Lepas tu apa pakcik ni cakap adalah, awak nak ganti apple saya, awak kena kerja 12 tahun dengan saya. 12 tahun, korang bayangkan 12 tahun tu, kalau contoh umur saya 25 sekarang kan, korang cuba kira umur korang sekarang lah. Mana ni? Punya kereta. Kalau contoh 25 campur 12, saya kena kerja dengan dia sampai umur saya 37 tahun. Cuba anda kira lah umur anda. Cuba ada punya mata, 37 tahun, ya Allah, lama. Tak tahu dia cakap lama dia macam mana, 12 tahun tu. So apa nama, lepas 12 tahun tu dia cakap, yalah 12 tahun tu dah lama dah. Habis 12 tahun, terus pemuda ni cakap dengan owner pokok tu, sekarang alhamdulillah dah 12 tahun saya bekerja dengan awak. Korang bayangkan 12 tahun tu lama tu, dia semata-mata makan apple 12 tahun. Kalau saya dah ni, tapi disebabkan dia betapa dia menjaga diri dia sendiri, apa nama, apa je orang tu kata, dia terus nak apa nama,
Allah SWT, maksudnya dia betapa dia jagalah diri dia. Okey, saya pause sekejap cerita ni. Betapa nak jaga diri, saya ada cerita lain, cerita dalam cerita, ambil kau. Ada satu cerita lain yang dia ada bagi pinjam, baik bukan invest, dia pinjam RM20 dekat seorang lelaki ni. Lepas dah RM20 dia pinjam, daripada RM20 ni dia membiak sampailah 4 juta dia punya duit. Ni saya tak ingat saya baca buku ni kat mana. Tapi nak kata dia dah betapa jaga dirinya sebab dia nak bayar balik RM20 tu. Tapi dia tak jumpa orang tu. Sampailah dia dah sampai dia kaya sampai berjuta dia buat, sampai 4 juta. So apa yang dia buat adalah sebabkan dia nak bayar, dia bukannya bayar RM20 ni kepada orang tu, tapi dia bayar keseluruhan, sebab keseluruhan tu pinjaman daripada duit dia tu menyebabkan dia ada 4 juta tu. So dia bagi 4 juta tu semua dekat, dia bayar balik dekat orang tu. Sebab dia kata itulah maksudnya ni datang daripada hasil duit dia. Satu lagi dia punya apalah faktor ekonomi atau apa. Cuma nak kata betapa dia jaganya diri dia. Okey, sambung balik cerita yang Apple tadi. Tengok cerita dalam cerita. So yang Apple tadi dia pun dah lepas 12 tahun dia cakap, saya dah kerja 12 tahun. Macam mana ni? Lepas tu makcik cakap, awak kena kahwin dengan anak saya, anak perempuan saya. Dia cakap, kena kahwin? Okay, kahwin sebab boleh bayar punya pasal kan. Lepas kahwin, hutang tu settle. Orang makan sebiji apple je. So dia pun kahwin. Tapi dia kata kahwin dengan anak saya ni dia adalah buta matanya. Dia adalah kudung tangan dia. Dia adalah pekak. Pekak telinga dia. Dia adalah bisu mulut dia. So bila dia pun okay, tak apa, akur disebabkan dia nak bayar Allahumma salli ala Muhammad. Dia sebenarnya kalau ikutkan macam tu, kita boleh fikir sebenarnya berat sebenarnya nak terima orang yang sebenarnya minta Allah cakap, maksudnya dia yelah orang kurang upaya lah kalau macam tu kan. Maksudnya orang kurang upaya ni, saya tak pasti saya baca dekat mana, tapi dia ada, kalau betul komen lah betul, kalau salah betul kat saya. Dia sepatutnya mandul, dia tak boleh bina keturunan dia yang lain, tapi disebabkan nak menjaga diri dia, disebabkan untuk nak bayar hutang Apple tu tadi, tak apa, dia cakap saya akan terus bayar. Saya kahwin juga. Bila dia kahwin, malam pertama tu dia terkejut. Dia sangat-sangat terkejut. Cakap, sebab isteri dia yang dia tengok tu boleh bercakap, tak ada masalah pendengaran, tak buta, tak cukup tangan kaki kaki tangan, cantik pula tu. So dia berlari keluar, dia jumpa bapak dia. Dia cakap, salah orang ni yang masuk dekat dalam saya punya bilik tu. So dia cakap, atau bapak dia cakap, nak, sebenarnya kau bukan salah orang. 12 tahun dulu sebenarnya ramai sangat orang yang dah makan dah apple aku tu, tapi tak ada seorang pun nak ketuk pintu siapa tanya apple aku. Dah makan dah tak fikir cara, tapi tiba-tiba kau datang, kau cakap apa je, aku tahu kau adalah orang yang baik. Sebab tu aku nak minta kau bekerja dengan aku selama yang mungkin sampai anak aku besar. Sebenarnya dia nak pastikan anak perempuan dia sampai dia besar. So dah lepas anak dia besar, lepas dah cukup 12 tahun, dia terus kahwinkan dengan lelaki tu. Dia cakap kenapa dia adalah pekak telinganya sebab pekak daripada kemaksiatan, buta matanya sebab dia tak pernah tengok kemaksiatan, bisu mulutnya sebab dia tak pernah cakap benda-benda maksiat, hudung kaki tangan dia sebab dia tak pernah pergi dan tak pernah sentuh pergi tempat benda-benda maksiat. So benda ni yang menyebabkan dua orang ni berkahwin dan lahirlah seorang anak. Dua-dua ni bagus, maksudnya isteri dia pun bagus, tak jauh sangat daripada kemaksiatan, dan lelaki tu, pemuda itu pun bagus, menjaga diri dia dengan segala perkara yang dia boleh jaga diri dia, sehinggalah lepas alhamdulillah dia telah dikurniakan seorang waliullah yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau nak ikutkan, saya dulu pernah ada buku dia tapi saya tak jumpa buku dia balik. Sebenarnya saya nak baca balik buku dia. Dan buku dia best lah sebab ada buku dia, tapi buku tu masa saya kecil lah. Sebab best, buku dia tulis Keramat Abdul Qadir Jailani. Best lah. Sebenarnya kita tak nak cerita keramat tu, nak kata hasil daripada pasangan suami isteri yang bagus ni, itulah datangnya anak yang soleh.
So, belajar sesuatu tak? So far belajar sesuatu tak? Right. Okay, saya habiskan. Lagi 10 minit. Ada satu lagi kisah yang semua maklum, iaitu apa nama, Saidina Umar Al-Khattab. Satu hari dia keluar rumah, dia berjalan-jalan dengan tengok dekat rumah rakyat dia, memastikan semua dalam keadaan baik. Dia memang selalu maksudnya memang kerap lah untuk turun, kita panggil turun jumpa rakyat lah. Dan um, apa nama, Allah Muhammad, ada satu kisah yang lain, yang ni tak ada kena, tapi nak kata betapa yang dia selalu turun jumpa rakyat tu. Bila dia jumpa ada seorang tu, dia tak cukup makan. Bila dia tak cukup makan, kenapa, orang tanya kenapa kau tak cukup makan? Sebab dia tak ada beras. So dia pulang balik dekat istana dia, Saidina Umar pulang balik ke istana dia, dia sendiri angkat beras tu. Malah dia ada penolong, penolong dia cakap, apa nama, um, dia cakap, Saidina Umar, kau adalah khalifah Allah, kenapa kau nak angkat beras ni, biar aku tolong angkat kan. So Saidina Umar cakap, apa um, adakah kau sanggup nak pikul apa nama, kalau kau kata beras ni berat, adakah kau nak sanggup aku pikul dosa besarnya dosa aku dekat akhirat nanti. So betapa dia memang selalu turun dengan rakyat, dan dia memang apa nama, bukan as a boss, dia adalah leader yang sangat-sangat bagus. So apa, Allahumma salli Muhammad. So bila dia ada berjalan dekat apa nama, apa, dia punya rakyat dia dengar seorang perempuan ni, dia bercakap dengan mak dia, kalau boleh jangan letak air dekat dalam susu tu, itu dikira menipu. So malam tu Saidina Umar dia apa nama, ikat ribbon merah, saya tak ingat ribbon ke, tapi dia ikat lah tali ke apa ke, untuk nak bagi sebagai tanda. So bila dia balik istana, dia pun cakap dekat Allahumma salli Muhammad, dia cakap dekat dia punya pembesar, dia cakap, pembesar pergi cari seorang perempuan ni yang saya dah letakkan dekat Allahumma salli Muhammad, dia punya kita panggil apa, ada tali ikat ni. Saya masih lagi nak cerita tentang betapa nak dapatkan anak yang soleh tu, kena jelas sangat-sangat kita punya pasangan, kita kena cari pasangan yang sangat-sangat bagus. Membuatkan itulah yang hasilnya anak kita yang soleh tu. Nampak tak? Ni saya cerita ni semua, baru cerita sikit ni, dia adalah gap dia sangat-sangat besar. Betapa banyaknya benda yang kita kena usaha untuk nak dapatkan anak yang soleh ni. Dan apa, bila dah maksudnya dah panggil, maksudnya dekat anak perempuan yang berkata tentang dekat ibu dia tentang susu tu, maksudnya jangan letak air, tu dah dikira menipu. Terus Saidina Umar kahwinkan dengan anak lelaki dia, dan dapatlah cucu. Saya baca cicit, dapatlah cicit yang bernama Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni adalah antara khalifah yang sangat hebat pada waktu dia. Sama ada Umar Abdul Aziz ataupun Umar Al-Khattab, dia memang mempunyai kita panggil kepimpinan yang sangat-sangat hebat. Waktu tu apa nama, sampai satu tahap macam mana dia jaga rakyat dia, sampai Baitul Mal dah tak tahu nak, dah banyak sangat duit, sebab dah tak tahu nak salurkan kepada dekat mana. Maksudnya betapa zakat dah diagihkan dengan baik. Lepas tu semua orang kaya pula tu. So nak kata itulah dipanggil, sampailah Umar Abdul Aziz daripada kecil sampailah dia besar di khalifah, jaga sebuah negara, sebenarnya jaga sebuah empire besar tu, empire tu. Itulah yang didapat, yang disebut dekat dalam Al-Quran, binatangnya daripada pemimpin, iaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betapa besarnya
implikasinya kalau contohnya kita sendiri dapat berubah untuk nak dapatkan anak yang soleh, dan mungkin anak yang soleh tu menjadi pemimpin negara pada suatu hari nanti, dan kita akan dapat pahala yang tak terputus seperti Nabi Muhammad SAW terangkan pada kita tadi. So, saya rasa itu sahaja untuk pada hari ini. Setiap hari pukul 12 petang. Okay. So itu sahaja pada hari ini. Yang kali terakhir saya nak mengajak, saya sempat nak mengajak anda untuk nak jadi ejen Yuki Macaroni Premium. Kita dengan klik link dekat link dekat atas, Yuki Macaroni Premium, makanan Itali rasa Melayu, tekak orang Melayu. So anda boleh jadi ejen, anda boleh jual je makanan sangat-sangat senang nak jual. Tak perlu nak bercerita tentang macam mana makanan ni berfungsi. Kita just tunjuk je betapa ramainya orang makan makaroni sedap, dan anda boleh menjual dengan sangat-sangat mudah. Jual makanan tu, apa yang susah. So jadi je ejen kita dengan komisen kita yang sebenarnya pada saya yang sangat-sangat berbaloi, plus tambahan pula kita ada training yang memastikan anda boleh buat sales minimum RM5,000 sebulan dulu, dan kita target dalam masa 1 tahun, jika anda betul-betul buat apa yang kita usaha, apa yang kita ada rahsia dia, macam mana nak pastikan anda boleh buat RM5,000 secara konsisten dan makin berkembang sales tu, dan kita target anda boleh mencapai sales RM1 juta yang pertama dalam hidup anda. Saya sendiri yang ada juga yang beri training, dan untuk sebagai training mingguan kita ada tim yang sangat-sangat hebat. Antara salah seorang dia adalah Alif Izwan, yang dia adalah top sales seluruh Asia masa dekat Optimo dulu. Betapa yang kita bukan cari orang-orang yang cacak ayam je, kita ambil top sales tu. Orang lain memerlukan 3 ke 4 tahun untuk nak capai top sales tu, dia boleh capai dalam 6 bulan saja. So benda ni bukan senang. Maksudnya kita diberi trainer kita pun bahasa bukan kaleng-kaleng lah. So anda boleh join kita punya agent YMP dengan klik link dekat atas, ataupun kalau anda tengok ni dekat YouTube boleh klik link ni dekat bawah. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita tutup dengan kita punya intro terakhir. Okay, Assalamualaikum.